Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Kurus Viral Lemak Tulin. Kononnya hari tu nak kurus masa bulan puasa, tapi tak kurus pun. Ditambah pula dengan makanan-makanan masa hari raya. Maka bertambah boroi lah korang, bertambah gemuk. Jadi untuk selesaikan masalah gemuk boroi korang tu, korang bolehlah join program Lemak Tulin. Yang bestnya program Lemak Tulin ni, kita tak pakai sebarang ubat, sebarang produk kurus dan juga sebarang alat. Masa program ni juga sangat fleksibel dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja walaupun dekat rumah. Dan tak kira apa pekerjaan korang. Dengan RM89 sahaja korang akan diajar A to Z, bukan setakat senaman, pemakanan dan macam-macam lagi dan rahsia yang boleh membuatkan korang kurus, inch loss, turunkan berat badan dalam masa yang singkat dan sihat. Korang sendiri pun dah tengok, dah ramai, hampir 10,000 orang dah join program Lemak Tulin dan 100% peserta berjaya, tak ada lagi yang gagal. Baik lelaki, baik perempuan, tak kira umur. Sekiranya tak ada kesan lepas habis program, kita bagi money back guarantee. Untuk lepas raya ni, kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot sangat-sangat terhad, masa yang terhad, jadi tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk join program Lemak Tulin. Jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Come on yo. Alhamdulillah. Baru-baru ni kecoh, ada satu insiden yang berlaku dekat satu kedai mamak dekat Negeri Sembilan. Katanya pelanggan yang makan dekat situ tak puas hati dengan harga dan kualiti makanan yang ditawarkan dekat kedai mamak tu lah. Lepas tu pelanggan tu pun komplain. Lepas tu end up pekerja-pekerja mamak, ada geng lah benda lah, bertindak agresif dengan memarah. Lepas tu ada yang kata bawa geng. Lepas tu ada yang kata sampai tahap menumbuk-numbuk, okay? Pukul curi lah benda lah. Benda ni viral macam tu je. So aku tak berminat nak ulas. Tapi bila pelanggan ataupun mangsa keganasan itu sendiri dah bagi posting dekat dia punya akaun Twitter, jadi aku pun berniat nak bagi ulasan lah. Sebab aku rasa macam ada benda yang tak kena lah dengan isu ni. So sebelum aku teruskan dengan ulasan aku ataupun reaction aku, okay, sudah korang untuk tekan butang subscribe. InsyaAllah aku akan terus memberikan pelbagai video-video yang menarik. Tak kisahlah, bukan pasal askar je, pasal isu-isu semasa dan sebagainya. InsyaAllah boleh memberi pengajaran dan dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe sekarang, now, tekan. Kita go through lah apa yang diperkatakan oleh pengguna Twitter ni, nama dia Syarul Nizam, sebab ada banyak M. Last night I was attacked by the gangster worker of Nasi Kandar Liga Maju Bahau Negeri Sembilan. Oh, ingat dekat UK tadi sebab dia speaking kan. I being held by several people and being punched blindly by the workers. 5 to 6 workers were involved. Oh, okay. Ganas mamak-mamak sekarang Oh. It's all started when we tried to make payment for the bullshit food they serve us. Kita orang plan, okay, bahasa Melayu dah. Kita orang plan nak singgah makan nasi goreng ayam plus teh tarik. Sebab it was late at night. We arrived around 12:30 AM. Memang lapar gila, so nak singgah makan lah. Korang tengoklah quality food yang diorang serve. Mak aku dah tanya berapa ni nasi goreng kosong, tak ada isi, tak ada sayur. Pelayan kata tak tahu, nanti nak bayar tanya kaunter. Dan fine lah, dah lapar gila, aku makan je lah. Habis makan, pergi kaunter nak bayar lah. Total was about 50 plus. Dan mak aku tanyalah berapa harga nasi goreng tu. Dia cakap RM6. Mak aku bising lah, apa benda yang mahal sangat sampai RM6? Dia kurangkan RM1, tapi total still RM45. Untuk 3 nasi goreng kosong, 2 Maggi goreng tak ada isi langsung dengan nasi lemak kosong. So total dekat sini 6 hidangan lah, tak termasuk dengan air lagi ni. So harga asal dia RM50, lepas tu dapat kurang RM45. Ada 6 hidangan, kita assume ada 6 air sekali, pumpam 45 bahagi 6 lebih kurang RM7.5 satu kepala. Mahal RM7.5 satu kepala dekat mamak. Dan mak aku cakap lah, masih mahal, aku tak suka kedai ni. Dan dia nak belah. Ui, macam tu je. Kalau aku punya kedai, aku pun marah kan macam tu. Aku still depan kaunter nak bayar lah RM45 tu. Dan si cashier tu jerkah mak aku. Habis tu akak nak berapa? RM2, RM3. Okay, dia dah start dah dia punya keganasan dekat situ. Memang panas lah hati aku. First kau jerkah mak aku, second we are the customer. Itu ke cara kau respond to the complaint? Lepas dia jerkah mak aku, memang aku mengamuk. Aku maki dia dan ambil kotak tisu kosong, hempas atas kaunter. Tak ada kena siapa pun.
Then si cashier and aku maki hamun for few minutes. Okay, dia berlawan maki lah. Siapa menang aku tak tahu. Until one of their gangster come and tolak-tolak aku. After that was very kecoh. 5 to 6 people holding my hand and whole body, while the gangster keep coming to me. Waktu kecoh-kecoh kena pegang tu, ada 5-6 orang pekerja yang dia lain main tumbuk curi from the back and side. Sampai luka jugalah muka aku, leher, bahu, tangan semua. Aku memang tak sempat buat apa. Tangan, leher aku semua kena pegang. Bukan seorang, 4-6 orang ni one time pegang aku. Polis suruh aku pergi balai and buat report. 6 gangster kena angkut masuk Black Maria. Nak settlekan polis and hospital pukul 7 AM baru sampai rumah. Masa dekat balai tu adalah 2-3 orang polis tanya. Bila aku sebut je nama kedai tu, respon semua orang sama. Oh, kedai tu memang macam tu. Pekerja macam gangster, very rude. Even one of the police pun baru kena a day before. Even dalam office, dalam balai tu, owner selamba macam hentam dah ada cashier dia tu depan polis. Macam dah biasa and tak takut langsung. He try to be nice dengan akulah sebab tak nak aku continue report. Kebetulan mak aku datang dekat aku, minta aku jangan settle tepi, nak diorang belajar. And so that orang lain tak kena pula. Sebab bukan satu cerita weh. Sumpah korang Google je lah nama kedai ni, banyak juga komplain. Pujian-pujian semua 2-3 tahun lepas. Ada juga mention Sabah sebab gangster tu orang Sabah. Aku punya reaction, aku punya ulasan terhadap cerita penuh, cerita sebenar yang diberitahu oleh mangsa sendiri. Ini bukan reka-reka dah ni. Mula-mula bang, apa yang kau expect bila kau makan dekat mamak Kau expect hidangan yang mewah, macam makan dekat kedai Melayu, makan dekat restoran 5 bintang. Apa yang kau expect? Bab-bab presentation apa semua ni, kalau makan dekat mamak memang kira nasib je lah. Kalau dapat mamak yang bagus, baguslah hidangan dia. Dapat mamak yang cekai macam dekat kedai yang kau pergi makan tu, itulah dia. Nak ditambah lagi lah, kau makan pukul 12.30 malam. Okey, kita assume kalau kau ada kedai makan ke, aku ada kedai makan ke, kita bayangkan 12.30 malam tu maybe dia punya barang-barang basah semua dah hampir habis, mungkin sayur dah tak ada dan sebagainya lah. So itulah yang kau dapat. Dan katanya cashier tu dah bagi kurang RM1 ke apa benda, RM50 jadi RM45 kan. Mungkin disebabkan hidangan yang tak semegah tu, jadi dah bagi kurang lah. Jadi pada aku, kalau kau nak komplain, boleh nak komplain sebagai customer, tapi kau komplain dekat tempat yang memang dah macam tu. Melainkan kalau kau komplain dekat kedai yang 5 bintang ke, kedai restoran yang hebat-hebat kan, boleh kau komplain. Ni kau komplain dekat tempat yang memang hancur kot. Satu lagi berkenaan dengan harga. Pada aku, kalau kau makan RM45, ada berapa tadi? 5-6 pinggan punya hidangan termasuk dengan air. Bagi aku RM45 tu, pada ketika orang lain semua tutup kedai dia je buka, pada aku RM45 tu reasonable juga tau. Jadi tak adalah mahal sangat pun macam ikan siakap kayangan apa semua tu. So aku assume bila kau tak mention pasal rasa dia yang sedap ke tak sedap ke, aku assume rasa dia tak ada masalah lah. Aku bukannya nak kurang hajar lah, tapi tindakan seorang customer, dia boleh bagi tahu kat depan-depan kaunter, oh aku tak suka kedai ni, aku tak nak bayar lah, lepas tu belah macam tu. Ui, kalau aku pun aku panas juga babe. Nak komplain ke, nak berungut ke, bagi aku tak ada masalah. Memang kita sebagai pelanggan kita ada hak, tapi janganlah macam tak beretika depan-depan muka kau cakap, oh tak nak bayar lah, oh ini kedai mahal lah, aku nak belah lah. Oh, aku pun panas babe macam tu. Kalau kau komplain macam tu dekat kedai Melayu contohnya lah, mungkin sebilangan besar orang Melayu boleh bersabar lah sebab kita diajar adab yang macam tu. Tapi ni kau deal dengan mamak, kita pun tak tahu mamak tu berasal daripada India ke, yang mostly aku tahu banyak kedai mamak dekat Malaysia ni memang diorang berasal daripada India lah. So kita tak tahu diorang punya etika, diorang punya adab macam mana bila berhadapan dengan customer yang komplain secara agresif macam tu lah. So kau kena dengan salah orang, memang kenalah jegah balik. So bila dah kena komplain macam tu, mamak tu pun dah balas macam tu, kau pula tambah dengan nak hempas kotak tisu apa semua, memanglah terjadi kekecohan kat situ. Tapi jangan salah faham. Mesti korang dah salah faham ni. Aku tak menangkan langsung di atas apa yang terjadi ni. Aku tak menangkan geng-geng mamak yang memukul tu. Memukul tetap salah. Tak kisahlah kau customer ke, kau bukan customer ke. Bila ada physical contact, ada keganasan, ada touch-touch ni, ada body contact, memang itu satu benda yang salah lah. Dan macam geng-geng polis tu sendiri bagi tahu, memang kedai ni memang kedai yang bermasalah. So aku nak bagi korang fahamkan dekat sini, ulasan aku ni nak bagi tahu dekat korang, tindakan geng-geng mamak tu pukul dah macam gangster, siap lock 6-5 orang apa semua, pergi pukul curi apa semua, memang itu satu tindakan yang salah.
salah. Laporan polis pun telah dibuat dan benda ni dah jadi kes polis, so tindakan yang bagus lah. Okey, pergi buat report polis tu. Tapi bagi aku pula, tindakan sebagai customer buat komplain dengan cara yang macam agresif macam tu, dengan selambanya cakap, oh ini mahal, ini tak sedap lah, aku nak keluar lah, apa semua tu, bagi aku tak bersesuaian jugalah. Bukan aku cakap tak boleh komplain, boleh komplain, tapi etika sebagai customer nak buat sesuatu komplain, nak merungut, nak bagi ulasan, memang bagi aku tak berpatutan lah macam tu. Ditambah pula dengan keadaan malam 12.30 malam, kedai tutup, dan bagi aku harga RM45 untuk hidangan yang banyak macam tu bagi aku tak mahal langsung. Dan juga bila kau makan dekat mamak, apa yang kau expect? Bukannya sekali dua je kes-kes yang berlaku dekat kedai-kedai mamak ni, dah banyak dah. Kedai kotor lah, itulah, inilah, and then bila kau makan kau expect benda yang gah-gah dekat mamak, memang tak kena tempat lah bang. Ini hanyalah ulasan peribadi aku saja, bukannya berniat nak menangkan siapa-siapa. Yang salah still salah, tapi ada benda lain juga yang kita kena ambil kira. So aku harap pihak polis ke, pihak KPDHEP ke, ataupun mana-mana pihak yang bertanggungjawab lah, supaya boleh mengambil tindakan yang mungkin keras sikit lah kepada restoran tu, supaya tak berlaku lagi kejadian yang tidak diingini. Similar lah, dah sampai ada geng-geng datang apa semua nak pukul kan. Dan bukannya baru sekali dua je, dah banyak kali dah benda yang sama terjadi, sampai polis sendiri pun dah tahu yang kedai tu memang teruk. Okay, so korang boleh share video ni, dan sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen, tapi korang kena faham ini ulasan peribadi aku sahaja. Mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tak, ikut cara masing-masing. Tapi bagi aku yang penting adalah adab dan etika from both side, daripada kedua-dua belah pihak. Tak kisahlah kau customer ke, kau peniaga ke. Ingat zaman sekarang ni, there's no such thing as customer is always right. Sebab kadang-kadang segelintir customer pun mangkuk ayun juga, tahu nak komplain je lebih. Dan sebagai peniaga pun kenalah sensitif, kenalah peka bila ada komplain-komplain yang macam ni. Dan sepatutnya boleh terimalah dulu. Mungkin bila ada komplain yang agresif macam tu, boleh terima dulu komplain tu dengan cara yang baik dulu. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, dan butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah kita sama-sama perbaiki diri kita. Ingat, kalau dah dengar mamak, kedai mamak semua macam ni kan, jangan makan kat kedai mamak dah lepas ni. Ada banyak lagi kedai Siam, kedai Melayu, kedai Kelantan, apa semua, kedai Chinese Muslim pun ada. So ingat, bila nak makan dekat kedai mamak, jangan ada high expectation sangatlah. Kedai mamak, apa yang kau harapkan? Semoga kita semua diberikan hidayah, semoga kita semua dipanjangkan umur, supaya kita ada banyak lagi peluang untuk membaiki diri kita, supaya kita boleh buang yang keruh, ambil yang jernih terhadap apa yang dihidangkan dekat social media. Sama-sama kita perbaiki diri kita supaya kita senang nak menghadapi kematian, supaya senang juga kita untuk masuk syurga nanti. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum guys. Bye bye. See ya.